Ketika rejim Israel meneruskan serangannya ke atas Gaza, perbalahan berbeza berkaitan konflik itu sedang membara di Malaysia. Rakyat Malaysia ketika ini terlibat dalam perbincangan hangat mengenai usaha boikot dan kesannya di dalam dan luar negara. Malah di kalangan orang Melayu Islam yang dituntut untuk bersolidariti dengan Palestin turut berbelah bahagi dalam isu ini. Bagi penyokong boikot, matlamatnya adalah mudah: berhenti membelanjakan wang untuk syarikat yang dikaitkan atau berpihak kepada Israel sebagai satu cara untuk melumpuhkan ekonomi rejim itu dan untuk bersolidariti dengan rakyat Palestin. Kini TV menemui orang ramai dan juga pekerja gig untuk mendapatkan pandangan mereka berhubung usaha boikot. And I understand that this boycott impacting these gig workers. However, these gig workers are under responsibility of corporate companies. It's not ours. So, in my opinion, if it's impacting the gig workers, it should be the company's responsibility to take care of their well-being. How? Which is these corporate companies should have changed the policy, their standing on this whole conflict situation to be pro-Palestine. Because you, as operating company in Malaysia, you should have known better that your demographic, the person that you are employing, majority are Muslim, Malay. Therefore, you should have known better that your policy should have sided with us instead of going against us. And this actually shows that we as a community, as the local, as a consumer have the power to change the narrative and also to change the company standing to be in favor of us. Because why should we bow towards them instead of these companies should have bow towards us? Because we are giving them money. We are giving you the support for you to continue your operation in Malaysia. So, pada pendapat saya, isu boikot ni bergantung pada individu tu tersendirilah. Okey, katakanlah dia nak boikot, orang A kata nak boikot, okey, itu pilihan dia. Yang tak nak boikot itu pun pilihan dia juga. Sebab mungkin McDonald's, Starbucks ni sumber pendapatan dia orang lah. Terutamanya untuk golongan-golongan rider, GrabFood ataupun Mac Delivery semua. Sebab kalau dia orang boikot, dia orang pun tak ada job lain, kerja lain sudah untuk sumber pendapatan mereka. So everyone can boycott whatever they want, whatever they buy, and it's their own, like, based on what they've been exposed to, based on what they heard of lah. So it's everyone punya personal preference. Some of them believe, some of them have their own belief lah. It's the company responsibility to for their workers punya well-being. Ada their workers gaji kurang or they don't get paid well because of this effect. It's the company's responsibility lah. Bagi saya lah, kalau contoh kita nak boycott tu terpulang kepada individu masing-masing. Tapi untuk isu ni, memang kita rasa yang terjadi tu tak sepatutnya dan sangat zalim. Tapi efek juga kepada rakan-rakan ke family member ke yang bekerja dekat company berikut. So terpulanglah, tapi setakat mana yang kita mampu boikot dan kita ataupun kita bantu mana yang patut untuk kita derma ke, sepatutnya itulah pendapat saya. Sebab kalau kita boikot pun benda tu akan efek kepada pihak-pihak yang lain. Antara jenama global yang diboikot termasuk syarikat makanan segera McDonald's dan rangkaian kedai kopi Starbucks. Kedua-dua syarikat menjadi sasaran utama berikutan pendirian pemilik jenama tersebut yang menyokong penindasan rejim Israel terhadap Palestin sejak bertahun-tahun lalu. Untuk rekod, McDonald's Malaysia yang dimiliki syarikat operasi tempatan Gerbang Alaf telah berkali-kali menegaskan bahawa syarikat tersebut adalah 100% dimiliki orang Islam dan hanya membayar royalti bagi tujuan penjenamaan. Syarikat itu juga menekankan bahawa mereka tidak terlibat dalam konflik politik atau agama di mana-mana negara dan amat peka dengan krisis kemanusiaan di Palestin. Minggu ini juga Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad Nur mengingatkan rakyat di negara ini supaya tidak memboikot McDonald's Malaysia seperti syarikat itu menjelaskan mereka tidak memberi sebarang sumbangan kepada Israel. Tambah Wan Salim, tindakan memboikot mestilah berdasarkan bukti jelas serta tidak berlandaskan sangkaan yang akhirnya boleh mengakibatkan pihak lain teranaya.
Dalam pada itu, beberapa orang pekerja gig yang ditemui Kini TV turut mengakui terjejas dengan langkah boikot yang berlangsung ketika ini. Untuk isu tu, kita kalau nak boikot tu, macam saya sebagai rider, kan Grab ada ura-ura mengatakan sokong Israel. Tapi niat saya cuma untuk mencari rezeki saja untuk platform Grab ni lah. Bagi McD dengan Starbucks tu, saya macam tak tahu nak cakap apa, sama ada betul ataupun tidak. Tapi bergantung niat masing-masing. Itu je. Mungkin ramai juga pekerja Melayu, niat dia orang cuma mencari rezeki, bukan menyokong Israel. Itu je. Pendirian saya, pandangan saya lah, isu ni pada apa orang kata, hak masing-masing lah. Jika kita punya diri sendiri punya decision nak boikot ke tak kan. Tapi daripada pihak macam McD, dia dah keluarkan kenyataan macam ni kan. Tapi setengah orang dia macam deny, no, they still support Israel semua kan. Tapi dalam tak sedar dia macam orang kata tabur pasir dalam periuk nasi orang. Sebab mostly yang kerja McD ni Melayu kan, OKU. So bila diorang dah dekat hour, diorang pun like macam tak ada kerja lain. Frekuensi order biasa kalau start pagi sampai petang, probably boleh dapat dalam 25 order. Kalau sekarang ni untuk dapatkan 20 order pun agak susah lah. Sebab kita dah kekurangan pada Starbucks, McD and something yang diorang boycott. So kira macam dah half and suku jugalah order kita tak dapat daripada yang sepatutnya. Sejak isu boikot ni naik, jadi order pun agak slow lah untuk masa sekarang. Lagi-lagi dekat kawasan KL ni, order memang slow lah. Sebab kebanyakan bila tengah-tengah malam, order kebanyakan daripada restoran fast food, macam McD, Starbucks kan. So sekarang memang perlahan nak order. Macam sekarang pun insentif untuk rider pun dah banyak kena tarik. Kita punya benefit rider pun banyak lah dah kena tarik dengan McD sekarang. Lepas tu dengan keadaan sekarang kena boikot ni pun, order pun susah. Ramailah rider-rider sekarang yang mengeluh terpaksa bekerja daripada awal pagi sampai closing tengah malam. Tu kadang-kadang nak dapat 10 order pun susah. Tinjauan Kini TV sejak 2 minggu ini juga mendapati premis McDonald's dan Starbucks di sekitar ibu kota kelihatan lengang, tidak seperti biasa. Menariknya, kedua-dua syarikat ini tidak termasuk dalam senarai sasaran yang dikeluarkan oleh Pergerakan Boycott, Divestment and Sanction BDS, sebuah gerakan yang mempromosikan boykot dan sekatan ekonomi terhadap Israel. Sebaliknya, pemboikotan McDonald's dan Starbucks dimulakan secara organik oleh mereka yang berkongsi sentimen pro-Palestin di seluruh dunia. Sementara itu, pengerusi BDS Malaysia, Profesor Muhammad Nazari Ismail, ketika dihubungi berkata, dia memahami bahawa usaha boikot akan memberi kesan kepada pekerja, namun syarikat-syarikat ini perlu bertanggungjawab. Syarikat seperti McDonald's, Grab dan lain-lain syarikat sepatutnya mengecam pembunuhan tersebut secara terbuka. Sebaliknya, jika ada sebahagian dari kepimpinan atau sebahagian dari rangkaian syarikat-syarikat itu memuji Israel, maka tidak hairanlah rakyat Malaysia akan memboikot mereka. Walaupun ada kesan negatif dari segi pekerjaan, ekonomi dan lain-lain. Perjuangan untuk membela mereka yang dizalimi ada kos dan risikonya dan perlukan pengorbanan. Tapi kami yakin rakyat Malaysia sanggup berkorban dari segi ekonomi untuk pastikan Israel berhenti melakukan kezaliman terhadap warga Palestin. Ketika ini, angka kematian di Gaza dilaporkan melebihi 10,000 orang, termasuk lebih 4,000 kanak-kanak akibat pengeboman Israel. Usaha boikot dijangka akan berterusan di sebalik beberapa laporan jualan yang semakin merosot seiring dengan sentimen pro-Palestin yang semakin memuncak di dalam dan di luar negara. Laporan disediakan oleh Said Akmal dan Azri Mazlan untuk Kini TV.